Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesihatan daripada Allah SWT untuk bertemu lagi bersama-sama membincangkan isu yang saya rasa amat penting dalam proses pembentukan masyarakat yang harmoni di negara kita. InsyaAllah pada kali ini saya bersama beberapa ilmuwan yang tersohor akan berbincang mengenai satu isu atau topik yang amat penting dalam masyarakat di negara kita. Saya rasa isu ini bukan saja penting bagi negara kita tetapi penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli ilmuwan yang akan membincangkan topik pada hari ini bersama-sama saya. Yang pertama iaitu musilah saya, Muhammad Faiz Aiman bin Muhammad Nasri, bersama saudari Nur Aliyah Akilah binti Abdul Salam, dan juga bersama saudari Najla Asma binti Cik Hasan. Kami bertiga akan bersama-sama membincangkan isu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanyakan apakah isu pada hari ini? Baiklah, isu atau perkara yang akan kami bincangkan ialah mengenai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Ingat ni, dengan ni betul-betul, kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Tajuk pun dah panjang bukan? Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa itu keluarga? Saya tanya sekali lagi, apa itu keluarga? Saya yakin semua orang ada keluarga dan semua orang ingin berkeluarga, bukan? Tapi berapa banyak yang tahu apa itu keluarga? Bila sebut tentang keluarga, mesti terlintas di fikiran kita ibu dan bapa, bukan? Buat mereka yang telah kehilangan ibu dan bapa, marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Okey, baiklah. Dan bagi yang masih mempunyai kedua-duanya, berbaktilah kepada mereka. Baiklah, berbalik kepada topik utama kita, iaitu definisi keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau satu unit masyarakat di dalam sebuah rumah yang biasanya mempunyai ikatan darah, iaitu pertalian darah yang sama, ataupun melalui perkahwinan, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh satu ketua keluarga, iaitu seorang bapa. Saya percaya bahawa semua daripada kita ini inginkan keluarga yang bahagia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Maksudnya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, di situ dapat jelaslah, nampak kan, memiliki keluarga yang harmoni dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah impian bagi setiap Muslim. Dan untuk mewujudkan keharmonian dalam rumah tersebut, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang bererti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketenteraman, dibangunkan di atas nilai-nilai Islam dan diawali dari pernikahan yang bertujuan untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, isi pertama saya mengenai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ialah, yang pertama, kita dapat menanamkan ajaran Islam dalam institusi keluarga kita. Tidak semua Muslim dapat keislamannya daripada keluarga yang melahirkannya, tetapi keluarga juga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami dan isteri menikah
akan menjalankan dan membangunkan rumah tangga atas dasar ajaran agama Islam, dan hal tersebut juga akan diajarkan kepada anak-anak mereka. Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat ibu dan bapa mereka solat, berpuasa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan sentiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anak menjadi peribadi akhlak serta budi pekerti yang baik, terutama ketika bergaul dengan masyarakat sekeliling. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang atau di antara kedua-duanya atau kedua-duanya telah berusia dan masih dalam peliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu katakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Nampak tak? Islam pun menyeru umat Islam untuk menghormati ibu dan bapa. Jadi, ibu dan bapa perlulah menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi, agar contoh teladan yang baik itu akan diikuti oleh anak-anak apabila mereka besar kelak ataupun apabila mereka dewasa kelak. Seterusnya, kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ialah dapat menjaga diri kita daripada seksa api neraka. Okeylah, baiklah, saya akan hujah pada contoh kedua sini ialah bersambung pada isi pertama saya tadi, iaitu kepentingan yang telah saya sebutkan, iaitu keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama Islam diajarkan untuk kali pertama. Dan dalam keluarga juga, ibu, bapa serta anak-anak akan menjaga satu sama lain daripada perbuatan maksiat dan saling mengingatkan antara satu sama lain. Semua tahu kan? Ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Jadi, jika sebuah keluarga itu didirikan atas dasar-dasar Islam, maka ahli keluarga tersebut akan saling menasihati antara satu sama lain apabila melakukan sebarang kesalahan. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Tarim ayat 6, bahawa seorang Muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan seksa api neraka, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api sesaan api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhaka Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baiklah, jadi jelaslah bahawa kepentingan mendirikan kekeluargaan juga dalam sistem Islam ini adalah untuk menjaga diri pada siksaan api neraka. Jadi rumusannya, apabila keluarga didirikan atas dasar-dasar Islam, jadi sebuah keluarga tersebut akan insya-Allah akan terpelihara daripada seksa api neraka, kerana keluarga tersebut akan sentiasa menasihati antara satu sama lain apabila berlaku sebarang kemungkaran atau ahli keluarga mereka lalai dalam urusan dunia. Jadi semua ahli keluarga akan sentiasa ingat mengingati agar dan terus kepada ajaran agama Islam. Baiklah, akhir sekali, pendapat saya mengenai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ialah dapat menambahkan keturunan Islam.
Salah satu tujuan pernikahan dan bentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan soleh. Baiklah, bayangkan seorang suami Islam dan seorang isteri Islam berkahwin akan mendapat anak yang beragama Islam. Baiklah, jadi keturunan Islam akan bertambah dan bertambah. Jadi agama Islam akan menjadi lebih kuat kerana umatnya, dengan umatnya yang bertambah. Jadi saya yakin memiliki anak yang soleh dan solehah adalah impian bagi semua Muslim. Tapi tuan-tuan dan puan kena ingat, anak soleh dan solehah adalah kurniaan dan berkat daripada Allah SWT kepada setiap ibu bapa. Membangunkan sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkatan Allah, kerana di dalam keluarga ada ibu dan bapa, dan redha Allah adalah juga merupakan redha daripada ibu bapa. Jadi nampaklah, apabila ibu bapa yang redha akan menyebabkan anak-anak ataupun segala perbuatan anak-anak mereka diridai oleh Allah, maka ibu dan bapa perlulah mengambil berat untuk mendidik anak-anak dari sejak kecil lagi dengan menunjukkan contoh yang baik, iaitu sentiasa membaca Quran, iaitu beribadat kepada Allah, dan mengajarkan anak-anak mengenai ajaran Islam sejak mereka kecil lagi, agar anak-anak dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga janganlah berharap 100% pada institusi sekolah untuk mengajar anak-anak mengenai ajaran Islam. Ibu bapa janganlah mengambil mudah hal ini, kerana apabila anak-anak di rumah, anak-anak tidak mempunyai kawan-kawan yang menghasut mereka. Anak-anak akan sentiasa mengikuti apa-apa sahaja yang diajarkan oleh ibu dan bapa di rumah. Oleh itu, ibu dan bapa akan lebih mudah untuk menyampaikan ilmu agama kepada anak-anak. Baiklah, dapat dirumuskan pada hari ini misi saya, iaitu dalam pembentukan keluarga dalam sistem sosial Islam ini, banyaknya kepentingannya adalah ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang utama dalam pembentukan keluarga dalam konteks sistem Islam. Baiklah, itu saja hujah saya pada kali ini. Kita akan isi saya ini akan disambungkan oleh saudari Aliyah Aqilah binti Abdul Salam mengenai kepentingan ataupun kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya teruskan dengan isi saya. Terima kasih kepada Muhammad Faiz Aiman. Saya teruskan dengan isi saya berkaitan dengan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Institusi kekeluargaan merupakan tunjang utama dalam pembinaan sebuah masyarakat yang bertamadun. Jadi, pembentukan sesebuah keluarga itu perlu menitik beratkan nilai-nilai positif yang perlu disemai dalam diri setiap anggota keluarga itu. Jadi, jika nilai kekeluargaan ini terancam dalam bahaya, seluruh masyarakat juga akan menerima akibatnya. Seperti mana yang disebut oleh seorang penyair, keamanan dalam masyarakat bergantung kepada keamanan dalam negara, dan keadaan huru-hara dalam keluarga juga akan berkesan kepada huru-hara dalam masyarakat. Nilai-nilai murni yang perlu ada dalam sesebuah keluarga. Sesebuah keluarga itu telah disebut dalam kitab suci Al-Quran, dan ianya bukan bersifat tunggal ataupun berasingan, malah sentiasa bersepadu dan saling menyempurnakan antara satu sama lain. Integrasi antara setiap nilai kekeluargaan ini mampu membantu dalam pembentukan sistem sosial Islam yang sempurna. Jadi, nilai-nilai kekeluargaan ini boleh dikatakan atau didefinisikan sebagai satu tata cara untuk ahli keluarga dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Di antara nilai-nilai kekeluargaan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, jika dapat saya perincikan, ialah nilai iman, amanah, adalah, syura, sabar, ihsan,
ta'afifah, ta'awun wa takaful dan mawaddah warahmah. Nilai-nilai yang disebutkan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam pembentukan sistem sosial yang sempurna. Jadi, seperti yang dinyatakan, pembentukan institusi kekeluargaan merupakan perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh setiap individu. Perkara ini jelas dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW di dalam pemilihan pasangan sebelum pernikahan. Berdasarkan hadis tersebut, dapat difahami bahawa Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam pembentukan sesebuah institusi kekeluargaan yang menekankan kepada nilai keagamaan dan keimanan. Nilai-nilai keagamaan dan keimanan inilah yang dapat menunjukkan bahawa kesan positif kekeluargaan akan membawa kepada sistem sosial Islam yang sempurna. Hal ini demikian kerana nilai murni ini bukan sahaja memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem sosial Islam, malahan penting dalam psikologi dan sosio-budaya masyarakat. Hal ini demikian kerana ia dapat membaiki tingkah laku seseorang individu. Oleh itu, individu yang berpegang teguh kepada nilai-nilai murni dan dalam kehidupannya mudah untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi, sekiranya nilai-nilai ini hilang ataupun nilai-nilai ini tidak diamalkan dalam kehidupan seharian, maka kehidupan mereka akan menjadi huru-hara dan seterusnya akan membawa kepada kesan-kesan negatif terhadap tingkah laku mereka. Maksudnya diri mereka ni mudah terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik. Seterusnya, kesan positif pembentukan kekeluargaan ini juga dapat menyumbang tenaga seseorang individu untuk menjalankan sesebuah pekerjaan serta dapat mengawal aktiviti seharian mereka. Hal ini dikatakan kerana ia juga dapat bertindak dalam mengekalkan kehidupan yang bersatu padu, menjauhi perpecahan dan pertelingkahan kerana nilai kekeluargaan ini mempunyai peranan yang penting dalam memastikan etika dan moral yang positif dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir ialah sistem kekeluargaan ini berfungsi dalam menghasilkan keseimbangan dan kestabilan kehidupan sosial. Hal ini dikatakan kerana semua ahli-ahli masyarakat bersetuju. Sekiranya semua ahli masyarakat itu bersetuju untuk mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan dan menjadikannya sebagai peraturan hidup, kehidupan mereka sudah tentu akan menjurus kepada kesempurnaan dan kebahagiaan. Menurut pepatah daripada Ibrahim Muhammad Asy-Syafi'i, jika ia adalah mungkin untuk membina emosi dan nilai-nilai baru, maka ia juga adalah mungkin untuk merobohkan apa yang terdapat dalam nilai-nilai yang tidak diingini. Jadi kesimpulannya, pembentukan kekeluargaan ini penting dan mempunyai kesan yang positif dalam pembinaan sistem sosial Islam. Saya teruskan bual bicara ini dengan isi daripada Najla Asma binti Hasan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Aliyah Akilah kerana sudi menerangkan pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Jadi di sini saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Yang pertama, kesan positif ini dapat melahirkan individu yang mampu menyumbang ke arah pembentukan masyarakat berkualiti. Apakah itu pembentukan masyarakat berkualiti? Pembentukan masyarakat berkualiti ini merupakan kehidupan yang sejahtera serta aman damai. Contoh aktiviti yang dapat dapat dilaksanakan oleh sesebuah keluarga. Keluarga itu mestilah sentiasa menunaikan solat secara berjemaah. Contohnya keluarga itu menunaikan solat maghrib dan isyak secara berjemaah sekiranya mempunyai masalah
mempunyai kenggangan masa. Dengan berbuat demikian, mungkin kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat mencari keredaan Allah. Seterusnya, sentiasa mengamalkan sikap tolong-menolong. Sesebuah keluarga itu perlulah tolong-menolong. Contohnya, ibu ataupun ayah ataupun kakak, abang yang perlukan pertolongan, kita perlu meringankan tulang untuk menolong mereka supaya beban yang mereka ada itu dapat dikurangkan. Okey, seterusnya, kesan positif ini juga dapat melahirkan ahli masyarakat yang berakhlak mulia, penyayang dan amanah. Contoh untuk melahirkan sifat seperti yang saya nyatakan tadi, seseorang itu perlu saling menyayangi antara satu sama lain tanpa ada sifat diskriminasi. Dalam sesebuah keluarga, kita perlulah saling menyayangi dan tidak boleh ada rasa benci, kerana mereka merupakan darah daging kita yang sentiasa ada ketika kita susah senang. Jadi mereka itu merupakan orang yang sentiasa ada dengan kita, dikira sebagai orang penting dalam hidup kita. Jadi kita perlu ada sifat saling menyayangi antara kita. Okey, seterusnya, seseorang itu bagi sifat amanah ini, seseorang itu perlu melaksanakan amanah yang diberikan oleh ibu ataupun ayah ataupun mana-mana orang yang memberikan amanah. Misalnya, ibu dan ayah kita memberikan amanah kepada kita untuk belajar bersungguh-sungguh di tempat kita belajar. Jadi kita sebagai pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh dan tidak bermain dan membiarkan pembelajaran kita begitu saja. Okey, akhir sekali, kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ini juga dapat melahirkan ahli masyarakat yang bertakwa. Untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa, ahli keluarga yang bertakwa, kita sebagai Muslim mestilah tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Kerana sesungguhnya kita perlulah berusaha untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat ayat 13. Saya berkata begini kerana dengan adanya sifat takwa dalam diri kita dapat mengajar kita supaya sabar, berusaha dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya sifat seperti ini, pembentukan kekeluargaan itu sesebuah kekeluargaan itu akan membentuk suasana yang harmoni, suasana yang aman, sentiasa dirahmati Allah dan kehidupan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya membuat kesimpulan, keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan kekeluargaan, masyarakat dan seterusnya negara kita. Tanpa institusi keluarga, kewujudan masyarakat dan negara tidak akan menjadi sempurna. Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak yang penting dalam pembinaan sesebuah masyarakat. Sekiranya keluarga yang dibentuk beriman, maka lahirlah
masyarakat ataupun ahli keluarga yang beriman dan begitulah sebaliknya. Sekian, terima kasih.